lama selepas itu, setahun kemudian berlaku di Kelantan pula, tahun 77. Apabila Menteri Besar Datuk Mat Nasir dijatuhkan oleh orang-orang PAS sendiri di Dun Kelantan, disembelih oleh orang dia sendiri. Kenapa? Ni nak cerita. Apabila PAS masuk Barisan Nasional tahun 73, maka yalah, segalanya diputuskan secara bersama. Cuma yang pada saya lawak sedikit ialah di Kelantan itu yang majoritinya orang PAS. Dia merintah Kelantan sejak daripada tahun 1999 lagi. Kan? Tetapi Tuan Razak pula nak menentukan siapa jadi MB. Jadi agaknya orang PAS ni baik kot dah. Tak apalah, kita baru kahwin kan, ikutlah. Setuju, walaupun dalam hati ni tak patut ni rumah saya, macam mana pula dia menentukan penghulu kita kan. Tak apalah. Tapi lama kelamaan nampak bahawa si Datuk Muhammad Nasir ni, dia tak dengar cakap pimpinan dia, dia dengar cakap orang lain. Jadi orang PAS pun perasan, dia nampak ada nak tikam dia belakang ni. Jadi Datuk Mat Nasir ni, walaupun dia orang PAS, Menteri Besar PAS, dia adalah semacam menjadi alat kepada parti satu lagi itulah. Ya. Kan orang kata saya mihak politik pula tak? Faham je kan? Jadi itu sebabnya, makanya di Kelantan pada Disember tahun 77 diluluskan undi tak percaya kepada Mat Nasir, Datuk Mat Nasir. Jadi jatuhlah Datuk Mat Nasir. Dah jatuh Mat Nasir, dia pergi lari ke istana, minta tuanku pemangku raja waktu itu bubarkan dewan. Waktu itu pemangku raja sebab Sultan Yahya waktu ni jadi agung di Kuala Lumpur. Jadi pemangku raja waktu itu ialah sultan yang ada sekarang ni. Jadi pemangku raja tolak, tidak berkenan permohonan itu. Dia jadi kecoh tu. Saya rasa kita tahulah, kita maklum siapa yang menganjurkan demonstrasi mari termasuk Bayi Mali lah. Waktu itu dia baru nak naik, ya, orang politik waktu itu. Itu yang timbul berjasa waktu itu, waktu kecil lah tu. Jadi kecoh di Kelantan, maka diisytiharkan macam juga di Sarawak, darurat di Kelantan. Itulah kali pertama sebab darurat, Mageran ambil alih apa semua. Pilihan raya kilat diisytihar tahun 78 Januari. Menang UMNO PN dan memerintah sehinggalah tahun 90. Itu sajalah pun 12 tahun tu. 90 sampai sekarang, tunggu kita. Jadi di Kelantan pun maksudnya penyingkiran Menteri Besar dilakukan melalui undi tak percaya dalam DUN. Cuma yang menjadi perbezaan waktu itu ialah bahawa tak seperti sekarang ni, dah ada blog, ada SMS apa semua. Jadi rakyat nampak segala penipuan, segala penculikan, segala pembelian yang berlaku. Saya yakin kalau apa yang berlaku di Perak ni berlaku tahun 61 seperti di Terengganu, siapa pun tak tahu. Orang dah baca utusan Melayu je. Apa yang berlaku hari ni, besok pukul 12 baru tahu. Itu pun sok khabar dari KL. Tunggulah di Ipoh ke Terintan mana tak. Saya ingat sebab waktu itu kata beli 10 sen, 20 sen kan, punya lambat. Kemudian RTM pun berita dia je. Jadi berita yang sebenar tak tahu. Jadi kalau kita nak tahu, kena pergi Arkiv Negara lah, ataupun tanya siapa-siapa yang masih hidup lagi yang ada catatan-catatan gitu. Jadi waktu itu rakyat tak ada upaya, tak ada cara untuk tahu. Berbeza dengan sekarang. Sekarang ini dalam DUN hari itu, YB Idham Lim kita buat blog daripada dalam dewan dengan gambar, dengan sekarang handphone pun boleh ambil gambar. Saya je yang tak ada kan, tapi orang lain banyak dah tak ada. Banyak orang ada. Tukang kebun pun ada handphone dah. Jangan main. Pukul 10 kawan dekat sini, sebelah dekat sini kan. Jadi perkembangan teknologi ini, ya, ICT yang canggih ini menyebabkan rakyat dapat mengikuti apa yang berlaku. Sebab itu saya tidak terperanjat kalau di Perak ini umpamanya rakyat dapat turut serta, ya, dapat tahu. Dan ini yang pada saya tadi, yang saya pada awal saya katakan tadi, mereka sudah tersalah duga, tersalah kirap. Mereka ingat ini Terengganu tahun 61. Ini macam orang Bangkali Bangkali ya, macam asal bukafi kot. Dia apply teknologi tahun berapa dulu, rupanya tahun 2009 dia terlupa. Jadi itu yang berlaku. Jadi
Saya rasa mereka tidak menduga betapa rakyat ini nampak dan tahu dan sedar. Dan kebetulan selepas tsunami pada Mac 2009, rakyat sudah berubah cara pemikiran mereka. Dan mereka sudah muak dengan penipuan, muak dengan segala taktik dan trik yang bukan-bukan ini, segala lawak yang berlaku ini. Jadi mereka sudah gagal ataupun tak menyangka betapa segala yang dirancangkan itu boleh berlaku seperti ini. Ya. Dan kalau kita lihatkan yang kita ikuti sejak Februari itu memang nampak pelik sangat, dan saya rasa nampak banyak yang dia sendiri tak dapat kawal. Umpamanya dalam DUN hari itu, ya, boleh ada sekat orang, media tak boleh masuk. Sudahnya semua media boleh masuk, dan itu yang menunjukkan kita tahu siapa yang kena usung mana. Itu rekod dunia, tuan-tuan. Dalam dunia tak pernah berlaku seorang speaker diusung begitu. Saya jumpa dengan YB Sibakumar tadi, saya kata YB masih lagi speaker pada saya. Ya. Jadi ini satu perkara yang pada saya agak memalukan lah. Ya. Kita tayangkan kepada dunia satu perkara yang tak begitu baik. Dan saya berada di Indonesia dua minggu yang lalu, sempat menyaksikan sedikit pemilihan presiden. Ya. Di sana nak pilih presiden, calon-calon yang tiga semua itu, dengan SBY-nya, dengan Megawati dan seorang lagi Yusuf Kala, dimestikan menjalani pemeriksaan perubatan. Jadi kalau yang diabetik, kalau yang BP tinggi itu maaf lah, kan. Kemudian kena isytihar harta. Kemudian kempen begitu jalankan dengan adil. Kemudian dalam televisyen, forum-forum, wacana-wacana mengenai calon-calon ini dibuat secara tertib, teratur. Dan ada iklan-iklan, masing-masing buat iklan. Tetapi tak ada yang mengatur orang. Tak ada. Yang mengutuk-ngutuk itu ada. Cuma yang orang Indonesia fahamlah mesej itu secara halus. Bagaimana calon A melekehkan calon B, C dan sebagainya. Tapi dengan cara yang baik. Macam di Amerika. Jadi saya beritahu kawan-kawan petang tadi, memang kita menjangka, ya, bahawa mereka tidak akan membiarkan perolehan kuasa dengan mudah. Ya. Dan ada yang bertanya, apakah orang Malaysia ni ada kemampuan untuk jadi seperti itu? Saya kata, kalau orang Indonesia, jiran kita boleh buat, takkan kita tak boleh buat. Jadi saya rasa kita ada upaya, kita ada kemampuan. Syaratnya kita kena korban lebih sedikit. Tuan-tuan dan puan sekalian, saat ini, waktu ini adalah pada saya waktu yang terbaik untuk kita buat perubahan. Bukan saya nak mengajukan revolusi, tapi dengan cara yang baik, yang berperaturan, supaya kita dapat selamatkan negara kita. Semua orang tahu bahawa yang menjadi masalah ataupun yang menjadi kelemahan kita bukan perlembagaan itu, orang itu. Ya. Dan kita harus sedar bahawa perlembagaan ini bukan satu benda yang hidup. Ya, perlembagaan ini memerlukan komitmen daripada kita, memerlukan pengorbanan kepada kita. Ya, dia bukan benda yang hidup. Dan sudah pastinya dia memerlukan komitmen daripada institusi yang berkenaan, daripada istana, Badan Kehakiman, Perkhidmatan Awam, SPR, SPRM dan rakyat. Yang malangnya saya fikir rakyat saja yang nampak prihatin, yang lain tu saya tak pasti. Ya. Sebab kalau tidak, macam mana orang boleh bersidang di bawah pokok? Adalah kawan-kawan saya yang tak tahulah kata macam mana, dia kata tak sah kerana di bawah pokok 100 ela daripada dewan. Saya kata macam mana? Dah dia nak masuk dewan pun tak boleh. Kan? Bukankah biasa mahkamah bersidang dalam hospital, dalam ward? Betul tak? Dulu ada satu ketika bersidang Sungai Buloh tu. Mahkamah bersidang yang cerita memali tu di mana tu? Di satu kandang mana aja. Mahkamah tu bukannya building itu. Jadi dewan pun sama juga. Kalau katakan besok tiba-tiba terkunci, semua hilang kunci ataupun tak ada elektrik, tak ada aircon, buatlah di kapak ke? Bukan soal dewan, wujud fizikal dewan itu yang menyebabkan sah tak sahnya. Apatah lagi dalam keadaan dia dihalang. Yang sebenarnya kalau ikut undang-undang, orang yang menghalang itu melakukan jenayah. Dalam kanun keseksaan, penal code, disebut menjadi kesalahan jenayah kepada orang yang
menghalang ahli dewan menjalankan tugas. Tetapi tuan-tuan bayangkan, nak buat macam mana kalau peguam negara tak buat apa? Nak buat macam mana kalau orang yang sepatutnya menangkap jadi penjenayah pula? Saya tak nak kata siapa lah.